عبدك ونعمتك نعوذ بك من شر ولك برحمتك كل فإنه زود لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Sajadah ayat 9 menyatakan dalam kita merujuk kalimah syukur ni jemaah sekalian, Allah menyatakan bilangannya sedikit. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan roh dalam jasad manusia ini yang bermula dengan sifat mati. Manusia ini bermula tiada, bermula mati. Makhluk ini bermula tiada. Adapun yang hidup itu adalah bukan sifat kita ini mati. Yang hidup sekarang ni dihidupkan. Kita tidak boleh berdiri sendiri, walaupun kalau kita pergi hospital cek dalam saluran pernafasan, jantung tu ibarat macam dipanggil tindakan luar kawalan, dipanggil medulla oblongata. Dia tarik nafas, turun nafas tu macam bergerak sendiri. Walhal tidak bergerak sendiri jemaah sekalian, dia mesti di dalam takluk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak cukup dengan itu Allah berikan sama' wal basar, tidak cukup dengan telinga, tetapi Allah sempurnakan kejadian kita boleh mendengar. Lalu mendengar kita bukan dengan telinga asal. Ada telinga tetapi pendengaran belum tentu ada. Sebab itu Allah jadikan ada di kalangan kita manusia yang tiada daya pendengaran. Telinga ada tetapi tiada daya pendengaran. Dipanggil OKU, dipanggil orang kurang upaya. Walhal kita pun sama aja, kita tiada upaya, samalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tu pakaian kita, kalimah haulkalah. Mendengar kita bukan dengan telinga, tapi sifatnya Allah berikan pada telinga. Begitu juga dengan mata melihat. Ada mata belum tentu boleh melihat. Melihat itu bukan dengan mata, melihat itu dengan sifat Allah, basar. Sebab itu adanya kejadian yang Allah jadikan mata ada tapi tak boleh melihat. Dan kalau kita lihat jenazah yang telah terbujur kaku jemaah sekalian, kita pergi tengok ziarah saudara kita, kawan kita, saudara semuslim kita, tengok ada telinga, ada mata, tapi dah tak ada sifat. Sebab apa? Belum tentu mendengar dan melihat itu dengan mata dan telinga. Tidak cukup dengan itu jemaah sekalian, Allah berikan afidah, merasai. Hari ini macam-macam perasaan kita ada. Perasaan yang elok, bagus, alhamdulillah. Perasaan yang tak elok pun Allah beri juga untuk membezakan kepada perasaan yang tak elok tadi. Perasaan gembira dan duka boleh kita bezakan, kejap gembira, kejap duka. Namun kesemuanya itu jemaah sekalian, Allah nyatakan qalil, sedikit sangat yang kembali ingat kepada hak. Syukur bil makna kembalikan kepada yang benar, hakikat. Ingat Allah. Hari ini ramai ada telinga, tapi dia menyangka dia mendengar dengan telinga. Lalu bila Allah memanggil dia dengan syariat laungan azan, belum tentu dia boleh sampai. Dengan alasan apa? Mungkin kalau alasannya dibenarkan syarak ala kulli hal. Namun alasannya nanti dulu. Tapi kalau dia tahu mendengar dia dengan telinga, mendengar dengan Allah bukan dengan telinga, sudah pasti apabila sebelum azan silat hari bulan sampai dah dia.
pandangan yang mesti dilihat dengan yang benar. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita doa yang dimulakan dengan ala zikrika. Sebelum kita nak mencapai tahap syukur tadi, bermula dengan ingat ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalaulah diterjemahkan syukur itu sedikit, bermaksud yang ingat pun sedikit, jemaah sekalian. Maka di sini sebab itu kita kena letakkan pengharapan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur, kerana yang bersyukur itu sedikit. Yang beramal dengan bersyukur belum tentu. Nah, kita beramal ini tanda syukur, ataupun dengan syukur dia beramal. Salah satu, kalau dua-dua sekali cantik. Kerana bersyukurlah kita datang solat, atau lepas solat kita sangat bersyukur. Tapi yang kita bimbang, amalan itu hanya sebagai jadi adat, kita bimbang. Dan itu juga iblis menjadikan sebagai perkara ataupun modus operandinya yang membuatkan untuk kita terjatuh dalam lembah kekufuran. Sebab itu iblis kata dalam surah Al-A'raf ayat 17, aku ataupun kami akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Maka akhir zaman ni jemaah sekalian, antara sifat yang mesti kita kena tanam dan kita kena hayati dan kita kena bersungguh-sungguh minta Allah, mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Kalau rujuk dalam surah Al-Ahqaf ayat 16, apabila menjelang usia umur 40 tahun, maka dua perkara ini yang mesti kita lumat dan mesti sebati dalam hidup kita. Yang pertama itu dengan istighfar, dan yang kedua bersyukur. Dua sifat ini, istighfar dengan sifat rasa bersalah dan rasa bersyukur, maka di penghujung perjalanan hidup kita, sekarang pun tak tahu hujung kita di mana. Bukan kira usia tua atau muda, kita tak tahu hujung kita di mana. Namun di sini parameternya meletakkan umur 40 tahun. Maka ketika menjelang umur 40 dan ke atas, maka satu sifat yang mesti meresap dalam hatinya, rasa bersalah. Ia ini membawa dia untuk istighfar, bukan lebih banyak untuk menyalah. Iblis makin lama hidup, puluh ribu tahun mungkin, jutaan tahun mungkin, ingatkan dia sudah rasa bersalah, rupanya menyalah lagi banyak, jemaah sekalian. Itu iblis. Belum tentu beramal je banyak, punya sifat itu, jemaah sekalian, belum tentu. Sebab tu Allah uji iblis dengan ujian bagaimana untuk menghormati Nabi Adam AS. Maka sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Dalam kita melihat, perbahasan ini adalah perbahasan dalam membincangkan bab iman sebenarnya. Sifat syukur itu sifat orang beriman. Dan iman berkaitan dengan akidah. Akidah tunjangnya adalah tauhid. Ada beberapa perkara yang mesti kita perhatikan, terutama perkara yang boleh menghalang kita tadi untuk mempunyai sifat orang beriman tadi. Sifat orang beriman itu adalah corak pemikiran kita. Corak pemikiran sangat mempengaruhi sifat yang akan ada dalam diri kita. Sebab itu serangan-serangan musuh Islam itu akan diberikan ataupun ditujukan kepada cara berfikir. Dia panggil perang saraf. Iblis pun masuk, jemaah sekalian, dengan mengawal ataupun dia akan buat kita berprasangka. Dia nak pergi ke hati Allah jaga. Namun bila prasangka kita terganggu, hati pula tak dibangunkan dengan iman, tidak ada banyak amalan yang untuk menguatkan hati. Antaranya datang masjid, jemaah sekalian, antara amalan yang menguatkan hati. Tuan-tuan kalau datang masjid, syukur alhamdulillah. Ini adalah tempat untuk membina kekuatan hati. Tak ada tempat lain, jemaah sekalian. Kerana dua perkara yang mesti ada dalam hati itu adalah ketakutan kepada Allah, takut pada Allah. Yang kedua, dia sentiasa mendapat petunjuk, lam yakhsha illallah. Dan yang kedua, fa'asa ula ila ayakunu minal muhtadin. Yang ini yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dua sifat ini akan ada di dalam diri manusia, yang mana datang ke rumah Allah, jemaah sekalian, dengan keadaan yang sedar bahawa ini tempat untuk menguatkan hati dan sentiasa mendapat petunjuk. Baik, maka ancaman pemikiran ni akan datang bertubi-tubi, jemaah sekalian, bagi mereka yang tidak mempersiapkan hatinya dan fikirannya untuk seiring
dalam pembangunan hidup ni. Apa maksud seiring? Pertama, hati ini sudah pasti hendaklah dibangun dengan iman dan ilmu. Dan pemikiran ni mestilah selari dengan iman dan ilmu tadi. Iman dan ilmu ni surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah kata. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Maka dalam konteks pemikiran ini, jikalau serangan itu masuk tanpa dia bersiap sedia dengan hati yang benar, maka pemikirannya akan menyebabkan hatinya ada keraguan. Itu datang keraguan. Yang mana pemikiran, kalau kita lihat isu-isu atau permasalahan akidah dalam bab pemikiran, saya letakkan pemikiran, ataupun di sini tajuknya isu-isu kontemporari dalam akidah, permasalahan terkini dalam akidah, yang mana permasalahan ini dia akan masuk pada pemikiran yang akan menghalang untuk kita merasai sifat kehambaan. Bagi contoh yang kita telah bincangkan adalah pemikiran liberal. Di sini ada 5 manhaj liberal. Dia masuk ke pemikiran. Manhaj ni bermaksud kaedah liberal. Ini bagaimana? Ataupun kaedah manhaj Islam liberal. Bagaimana dia serang pemikiran umat Islam? Ini bukan kata dia bukan Islam, bukan kata dia tidak beragama Islam. Dia orang Islam ni yang kena ni. Yang pertama, dia akan pergi kepada manhaj Islam liberal tentang pemikiran dia tentang Islam. Di sini kalau kita lihat jemaah sekalian, aliran Islam liberal ini berpendapat agama Islam adalah agama yang benar. Pertama, dia terima Islam ni agama benar. Namun pada masa yang sama, aliran Islam liberal berpendapat semua agama selain Islam juga benar. Setiap agama yang mendakwa hanya agama saja yang betul dan agama lain salah, ianya adalah tanggapan yang salah. Bermaksud tidak boleh kita buat pengakuan kita je betul. Nampak macam kemas dah. Ini pemikiran ni. Contoh, kita buat pengakuan Islam je benar. Kalau kita buat pengakuan kita benar, kita salah. Kalau agama lain pun sama. Kalau dia kata agama dia benar, dia saja benar, dia kata kau salah. Maksud benar ni jangan buat pengakuan. Dalam bab agama yang benar, semua benar. Tinggal lagi kaedah nak sampai kepada konsep ketuhanan saja berbeza. Dia cakap begitu. Semua agama memiliki konsep ketuhanan yang mengajar kepada kebaikan adalah sama-sama benar. Semua agama nak mengajar buat baik. Okay. Di sini dia tidak menolak Islam tu batil. Dia tak kata Islam tu tidak benar. Dia mengaku Islam benar. Tapi yang salahnya, dia menyamakan juga yang lain juga benar. Di sini akan masuk kepada perbahasan plural, iaitu menyamakan, menjamakkan. Pluralism dia panggil. Ikutkan kita mufrad saja, single saja, tunggal Islam, inna dina indallahil Islam. Tiba-tiba dia bagi sama je yang lain. Yang lain dia boleh kira lagi. Tinggal lagi masing-masing cara lah nak sampai kepada konsep ketuhanan. Ini hati-hati. Itu yang pertama, serangan. Bila macam ni mas sekalian, dia cuba melihat, dan ini banyak berlaku bila kita tidak ada petunjuk Allah. Terutama tadi bila kita tidak ada amalan-amalan yang membawa kita untuk rasa takut kepada Allah. Sifat itu sifat yang diberikan oleh Allah SWT. Melalui kaedah, contohlah macam datang masjid ini. Kita betul datang dan niat betul, Allah akan campakkan sifat itu sehingga kita nak mendalami Islam dengan sebenar. Itu maksudnya. Bila ada sifat takut tu, kita nak ambil tahulah. Nak ambil tahulah, takut. Kalau orang tak takut ni, tak ambil tahu, aku tak kisah dia siapa. Aku tak kisah dia siapa, aku tak nak ambil tahu dia siapa. Dia tak ada takut lah tu. Tapi kalau dia kata, dia ni jaga ni, kita kena ambil tahu dia ni, maknanya dia akan beri perhatian. Bila rasa takut kepada Allah tu telah diberikan kepada kita, maka kita akan mendalami agama mengikut tarik ataupun jalan yang benar. Itu yang pertama, manhaj Islam liberal tentang agama Islam. Yang kedua, dia akan serang kepada pemikiran terhadap Al-Quran. Dipanggil manhaj Islam liberal tentang Al-Quran. Jadi tentang Islam, itu tentang keseluruhan. Ini tentang Al-Quran. Apa dia kata?
Aliran Islam liberal membahagikan wahyu kepada dua bahagian. Ini semua berfikir ni sekalian. Sebab tu ada golongan yang akan mengutamakan pemikiran, dipanggil logika, dipanggil rasionalis. Contoh syukur tadilah, bila dia kata ya dengarkan dengan telinga, mana mungkin dengan sifat tak nampak. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia menafikan sifat Allah. Hati-hati, dia buat kita berfikir, fikiran menentukan nakal. Silat lagi bulan, nanti dalam Quran dia kata apa? Dua, wahyu yang bertulis, wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah Al-Quran semata-mata, dan wahyu yang tidak bertulis adalah akal. Dia nak agungkan akal, kerana akal lah yang menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan, konteks dan suasana zaman. Maka Al-Quran adalah suatu yang hanya bersifat menerangkan tujuan-tujuan agama, manakala akal manusia lah yang menyesuaikan selari dengan konteks zaman. Ni datang mereka duk putar belit, mereka akan tafsirkan, dia akan melogikkan Al-Quran mengikut kehidupan. Diikut dia lah, ikut akal fikiran dia. Bukan melogikkan kehidupan mengikut Al-Quran. Ada dua kaedah perbincangan. Melogikkan kehidupan mengikut Al-Quran. Sebagai contoh tentang sifat mendengar tadi kan, Allah kata Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kalau ikut logik, betul lah, mana letak contoh, mana letaknya pendengaran? Bagi tahu. Pergi jumpa doktor, tanya doktor, mana letak pendengaran pada telinga? Tak ada, semua sifat berfungsi. Dia tak ada sifat yang kat cuping telinga dia lah yang mendengar, bukan kat gendang ni, tak, dia semua. Jadi logiklah kalau mengatakan bahawa mendengar bukan sifat telinga, sebab tak ada satu item ataupun sifat yang pada telinga yang boleh memegang sifat itu. Tak boleh. Ni kalau liberal terbalik, dia akan melogikkan hidup dia. Al-Quran itu dilogikkan mengikut hidup dia. Antaranya kalau kita lihat tujuan-tujuan, sebagai contoh ayat Al-Ma'idah ayat 38. Hukum potong tangan kepada pencuri, sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, kepada bentuk hukuman lain. Dia kata hukuman lain yang bersesuaian, sebagai contoh. Dan dia menerangkan tentang kaedah perbahasan syurga neraka. Dalam Quran berbicara syurga neraka, dia kata syurga neraka tidak wujud, melainkan ia adalah psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Ada makan psikologi, itu gambaran saja katanya. Dia bukan menolak secara total, dia halus, dia mainkan kita punya pemikiran. Syurga neraka tu kalau dalam Quran kata, kalau mana nampak katanya, ia adalah satu perasaan yang ada pada manusia, seronok dan sedih. Jadi syurga neraka tu tak wujud. Dia nak logikkan. Kemudian hari akhirat pun tidak wujud, melainkan ia adalah fasa manusia untuk berubah dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih mentang dan sempurna. Akhirat pun sebenarnya tidak ada katanya. Cerita akhirat-akhirat itu adalah untuk kita makin lama makin jadi baik. Cerita juga baik-baik. Tapi rukun iman dia tolak. Ini kalau perbahasan ini, kalau ikutkan keluar pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak satu huruf daripada Al-Quran, batal akidahnya. Menolak terus. Ini kira menolak tanpa sedar, dia menghalusi, memperhalusi contoh makna dia kepada perkara yang tidak selari dengan Allah kata. Dan keimanan kepada qada dan qadar serta takdir tidak wujud, melainkan ianya hanyalah salah tafsir umat terdahulu tentang teks-teks Al-Quran. Bicara soal qada dan qadar, takdir, terutama dosa. Contoh ditakdirkan syurga neraka seseorang tu. Ni sebab tu dia bermain dengan istilah. Belum tentu dia ni ke syurga, belum tentu dia ni ke neraka katanya. Jangan menghukum. Betul lah, memang kita ni tidak menghukum sifat seseorang itu endingnya syurga atau neraka, tidak. Sebab itu bukan urusan kita. Tetapi dia menolak terus perbahasan syurga neraka, qada qadar tu. Sebagai contoh, Allah dah tentukan perjalanan baik dan buruk seseorang, dan ketentuan itu adalah menentukan kedudukan dia di sisi Allah. Contoh ketentuan baik, contoh solat, ketentuan ni Allah dah tentukan solat ni, qada-qadar ni. Tapi dia kata solat ni belum tentu ke syurga katanya. Belum tentu. Jadi sebab itu dia berpendapat solat tak solat sama je. Di antara golongan-golongan ni.
Bermaksud banyak teks-teks Al-Quran tadi. Sebab pahaman dia apa? Dua. Satu yang bertulis, yang kedua yang tak tertulis, yang akal katanya. Dia golongan yang nak mengagungkan akal. Dan akal ni mesti memandu Al-Quran. Bukan Al-Quran memandu akal. Macam kita dalam Asy'ariyah kan, Al-Maturidiyah, antara dua perbahasan yang mana dalil nakli wa akli digabungkan. Malah dalil akli itu mesti menurut nakli. Akal kita guna juga akal. Memang akal ini anugerah Allah. Tetapi golongan ini dia menjadikan nakli itu dipimpin oleh akli. Takkanlah datang solat dia dapat rezeki. Ni zaman-zaman macam ni mas sekalian. Takkanlah duduk dalam masjid boleh dapat rezeki kalau tak keluar pergi cari kerja. Okey, nampak macam betul-betul kita kena usaha, tapi masalahnya perbahasan iman itu dilogikkan. Akhirnya orang datang masjid. Taubat lahum tuan-tuan. Sebab tu datang masjid kerana iman. Inama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Datang masjid dapat apa? Dapat rezeki lah. Pergi kerja dapat apa? Dapat duit. Rezeki? Belum tentu. Bukti rezeki dapat apa? Rezeki itu membawa kepada kebaikan, keberkatan, ketaatan. Kalau membawa kepada kejahatan, tak dinamakan rezeki, istidraj. Nah, tuan-tuan datang masjid, sudah tentu dapat rezeki. Kalau betul niatnya, rezeki dapat. Malah rezeki itulah yang menyebabkan nanti duit kita berkat. Sikit, tapi berkat. Malam je spend time dekat masjid. Invest masa dekat masjid. Tak cukup invest masa, invest harta pula. Nampak tabung masjid, pak bagi. Sekarang dah canggih, scan handphone, pak. Setiap kali masuk scan, tak. Canggih. Sebab apa? Sudah yakin bahawa datang dapat rezeki. Nah, insya Allah kah? Dah? Belum. Tengok okey. Tengok ni nak 8:10 dah. Baik. Maka bila pemikiran yang tidak selari dengan nakli, dia cuba logikkan rezeki. Logik ni, perkataan logik ni mas sekalian, dia sangka logik. Sebenarnya apa-apa saja pemikiran yang tidak bersandarkan Al-Quran tak logik. Tak logik. Tapi dia menyangka logik. Contoh rezeki. Mana rezeki? Takkan datang masjid ni kena mengenai rezeki. Tuan-tuan, ni habis air liuk tekak kita ni nak cerita rezeki dekat orang yang tak percaya. Macam mana? Sebab tu dia adalah iman. Dia mesti ditekankan. Dan ini serangan-serangan liberal. Pemikiran ini dia akan cuba untuk melogikkan Al-Quran mengikut dia. Rezeki ni dia tahu, tapi sebenarnya dia letak kat diri dia. Dia akan manipulasi teks-teks Al-Quran. Banyaklah. Bagi contoh dalam bab isu LGBT, isu yang berlaku sekarang ni kan, banyak berlaku mas sekalian. Baik. Dan yang seterusnya, pahaman dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Pemikiran. Sifat nubuah yang ada pada Nabi SAW hanyalah kemampuan seorang manusia biasa yang boleh juga ada pada manusia lain. Oleh itu sesiapa saja boleh memimpin, boleh mengambil alih sifat nubuah. Seumpama Rasulullah SAW dalam memimpin masa sekarang baik, maksudnya sifat Nabi ni ada sifat pemimpin. Siapa yang boleh jadi pemimpin, boleh ada kat dia juga sifat tu. Sebab tu wujudnya akan mengaku Nabi-Nabi baru. Sebab tu iman kata habis Khatamul Anbiya, habis Nabi habis. Tapi sifat itu ada. Tak hairanlah iman sekalian, banyak akan ada. Dah banyak asal dah kata-kata orang yang mengaku Nabi. Jadi ingat sifat nubuah tu ada pada manusia biasa. Dan juga peribadi Rasulullah SAW hanyalah sebagai manusia biasa yang tidak lebih dari itu. Sebab itu jangan terkejut mereka boleh mencerca Nabi semacam. Kita berang habis, depa selamba dah. Sebab pandangan depa tak ada Nabi je kata biasa. Dah? Okay. Bagi azan. Okay.
Allah. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الأرض والصلاة القرآن آت سيدنا محمد وسلم وبعث مقام محمود الذي وضع إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Selanjutnya muliakan Allah SWT. Akhir kita sambung sikit lagi. Baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ni golongan Islam liberal ini, mereka akan melihat segala apa yang diperlakukan oleh Nabi SAW itu hanyalah relevan pada zaman Nabi saja. Sebagai contoh berjanggut, bersiwak, memakai serban, jubah dan sebagainya, sebagai orang yang ketinggalan zaman dan tertutup mindanya. Mereka ni nak membawa kepada modernisasi sebenarnya, modern. Walhal apa yang ada pada Nabi SAW ittiba', apa yang asal Nabi ittiba', dia ada barakahnya. Mereka akan cuba meremehkan, mereka kata ini ketinggalan zaman. Apabila mindanya tertutup, dia akan menutup pintu-pintu kejayaan yang lainnya. Mereka juga menganggap peristiwa-peristiwa kemukjizatan Rasul sebagai kisah dan cerita yang tiada dan dibesarkan oleh orang-orang yang selepas kewafatan baginda Nabi SAW, sekadar nak mengagung-agungkan baginda. Dan mereka juga, yakni kumpulan Islam liberal ini, mereka mengatakan Isra' Mi'raj hanyalah mimpi Rasulullah SAW yang dibenarkan ke alam realiti oleh orang yang taksub kepada baginda. Ni antara corak ni manhaj. Itu pandangan mereka terhadap Nabi. Sebab tu kalau mereka sekali dia keluarkan isu tentang Nabi, kita tak tahan dengar. Dia buat macam orang biasa. Dan ini memang akan mengganggu iman. Habis terbatal iman sebab dia masuk rukun iman kan, tak percaya keadaan kepada Nabi, para Nabi, para Anbiya, terutama Nabi Muhammad SAW. Baik, bila dah tak percaya ataupun dia meragui tentang Nabi, ini golongan ini dia akan pergi kepada kaedah dia melihat hadis-hadis pula. Manhaj Islam liberal terhadap hadis-hadis. Islam liberal mempunyai manhaj yang tersendiri. Dia kena perhati mas sekalian. Pertama, liberal itu sendiri. Liberal, perkataan liberal, yakni kebebasan. Bila kebebasan ni saya bagi makna umum lah, liberal, bebas. Liber daripada perkataan Latin. Ini saya pernah bincang awal dulu, tak apa. Sambil tu kita supaya tak terkeliru apa beza liberal dengan Islam liberal. Okey. Corak pemikiran liberal ni, kebebasan ini sebenarnya bermula dengan doktrin politik, ekonomi, education. Dia cuba untuk membebaskan daripada cengkaman autokrasi,
di zaman Enlightenment ni. Kemudian ekonomi yang autokrat dia pegang, dominan. Dia bawa lah pemikiran untuk bersuara. Jadi apabila sifat bebas ini kemudian dikembangkan dalam Islam, dia masuk dia panggil Islam liberal. Jadi dia orang Islam, tapi pemikirannya bebas. Itu kata tadi tu. Sebab apa dia boleh kacau balik Islam? Bila iman dia tidak benar. Tidak ada satu iktikad yang jelas, tidak ada satu sistem kefahaman yang sebenar yang dipertahankan. Akhirnya dia akan termakan dengan pemikiran-pemikiran yang kononnya membawa kepada kemodenan di dalam Islam. Jangan jumutlah dengan Nabi itu, jangan taksub sangat katanya. Dia pun manusia biasa juga. Walhal perbahasan iman tidak begitu. Ini kita bimbang kalau berlaku kepada golongan-golongan yang mutaakhir, yang akhir, contohnya mereka tidak involve, masukkan diri dalam agama, tidak mencari ilmu agama yang sebenar, mereka mendengar-dengar saja. Ini bahaya sebab dia boleh membuat manusia logik. Ya tak ya juga kan. Sebagai contoh dalam bab hadis, Islam liberal mempunyai manhaj yang tersendiri dalam memahami dan mentafsirkan hadis, termasuklah hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hadis-hadis tersebut tidak berasal, dia kata bahawa hadis-hadis tersebut tidak berasal pada Rasulullah SAW. Ia ada ciptaan orang-orang yang ingin menjaga dan manfaat kepentingan diri mereka. Yang pertama dia kata, kita akan jumpa orang-orang sini kata ada kepentingan lah tu. Ada kepentingan, dia kata. Orang yang perawi-perawi hadis lah. Dia terima ni hadis, ada hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh jumhur ramai perawi. Hadis ahad yang bersudut tunggal ni dia tak terima. Tu ada kaedah ni. Hadis-hadis yang mutawatir pula, yang banyak ni hadis yang diriwayatkan banyak kali mutawatir ni, kebenarannya hanya dalam konteks kehidupan masyarakat Arab. Dia terima juga hadis, tapi kata hadis tu zaman Arab je boleh. Zaman sekarang kena takwilkan. Dia kena takwil panggil. Sama dengan Quran tadi. Macam mana dia buat Quran, macam tu dia buat hadis. Dia pun ni tak anti hadis. Ada golongannya terus anti hadis terus. Yang liberal ni tidak anti hadis, tapi dia akan manipulate hadis. Hadis-hadis tentang azab kubur, suasana hari akhirat, Isra' Mi'raj, tentang Dajjal, penurunan Nabi Isa, finah-finah di akhir zaman dan sebagainya hanyalah cerita rekaan para perawi hadis saja. Pada hakikatnya adalah cerita-cerita tahyul semata-mata. Ini ada yang terima, ada yang tidak, kata itu. Dan kesilapan besar yang dilakukan oleh para imam hadis, katanya. Ini golongan ni jemaah sekalian akan jumpa. Waktu saya buat kajian isu-isu contemporary hadis, ada dipanggil orientalis barat, Abu Rayyan sebagai contoh. Dia pun mengaji hadis semata-mata nak kritik hadis saja. Goldziher nama dia. Goldziher. Ni kalau buat kajian, buat master dalam isu-isu hadis contemporary. Yang kita sedang bincangkan ni isu-isu contemporary dalam akidah. Antaranya tu mereka ni dua nama ni Abu Rayyan, Goldziher ni. Depa kaji hadis, depa fitnah balik. Itu cara dia. Antara depa fitnah Abu Hurairah radhiyallahu an. Bayangkan Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis 5473 hadis. Depa kata apa? Takkanlah boleh riwayat banyak macam itu ni. Di satu dia mempertikaikan periwayatan, tapi dijawab. Ni ulama bagus ni. Dijawab dengan hujah yang bagus. Bila kita dikritik, maka kita jawablah dengan ilmu balik. Jangan kita jawab dengan emosi. Ulama-ulama dulu disyarahkan 1, 2, 3, 4 untuk, dan mereka kritik pun dengan ilmu juga. Kalau kita salah baca, tak ada bimbingan, goyang kan. Sama dengan liberal ni. Jangan ingat mereka serang kita, serang kosong memang sekalian. Tak ada. Dia serang dengan teliti. Terutama dalam niat nak mengelirukan. Nama pun nak kelirukan. Dia mestilah buat sama-sama. Kalau nak, orang kata pun nak nampakkan salah betul, dia akan kalah. Sebab memang jelas nampak hak dan batil itu. Maka nak tak nak, dia kena masuk di dalam Islam. Masuk di dalam pembacaan hadis, lalu dia petikaikan. Macam itulah. Dia masuk dalam Quran, dia petikaikan Quran. Jadi orang yang tidak ada keyakinan yang benar, dia goyang lah. Ya tak iya juga.
Macam itulah cara dia jemaah sekalian. Dan yang seterusnya, dan yang terakhir kita sambung lain, manhaj Islam liberal juga, dia pergi kepada sudut ilmu Islam. Yang kita bincangkan tadi tentang, yang pertama tentang Islam itu sendiri, yang kedua tentang Al-Quran, ketiga tentang Nabi SAW, yang keempat tentang hadis, yang kelima tentang ilmu di dalam Islam. Sebagai contoh, ilmu usul tafsir. Nak tafsir, dia ada usul dia, ada kaedah dia. Usul hadis pun sama, ilmu al-jarh wa ta'dil tentang hadis, usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan sebagainya. Selama ini diiktiraf oleh para ulama. Mereka kata apa? Sebagai ilmu untuk mengenal dan memahami Islam, mereka kata apa? Ini ciptaan, ilmu ciptaan. Ilmu ciptaan, dan dia menganggap ini buatan manusia yang tidak sunyi daripada kecacatan dan kesalahan. Dia nak buat Islam ini tidak mengikut manhaj yang telah disepakati oleh ulama supaya mereka boleh mengubah. Sebab tu Islam berkembang dengan ulama yang membahaskan mengikut contoh. Dia panggil tauhid formalistik. Jadi sifat 20, tuan. Sifat 20 ni dikarang oleh Imam, susunan sifat 20 Al-Imam Sanusi, pengarang Barahin, kitab induk. Tapi sifat itu, perbahasan sifat tentang Allah sudah ada di zaman Nabi SAW. Bermula dengan zaman Nabi, para sahabat, atba' tabi'in. Kemudian keluar kitab karya akidah yang pertama yang membahaskan Fiqhul Akbar. Baik. Wujud golongan yang cuba mempertikaikan sifat dipanggil Mu'tazilah. Golongan yang tak percaya sifat. Kemudian wujud pergerakan-pergerakan yang mana Islam mula berkembang, masuk pula pahaman-pahaman falsafah Romawi, Rom, Greek. Bila masuk golongan-golongan begini, mereka akan cuba mengambil perbahasan Islam, terutama tentang tauhid, dia cuba bahaskan mengikut corak mereka. Kalau tak ada ulama yang pertahankan balik kaedah, tunggang langgang tentang ilmu tu. Sebab tu antaranya manhaj Islam liberal ni, dia buat kita asingkan ilmu-ilmu yang baru ni, dia kata tak terpakai. Dia cuba asingkan tentang usul fiqh, tentang qawaid, usul tafsir, hadis, apatah lagi ilmu-ilmu tentang dia panggil aqaid, kaedah ilmu alat tentang dunia ni, lagi dia asingkan. Dia cuba asingkan. Dia kata dia nak buat kita ni terasing dengan Islam itu. Dia kata Islam ni begini. Dia buat satu pemikiran baru. Kemudian dia buat satu aliran yang suruh kita lebih maju. Jangan ikut ni ulama ni lama punya ni, kata. Dia buat pendekatan begitu. Akhirnya Islam itu jadilah pandangannya bebas. Bila dah bebas, dia akan pisahkan sekular. Dia dah pisah, dia samakan pula. Nanti kita akan bahaskan lagi. Dan perkara ni penting, mas sekalian. Sebab apa? Dalam akhir zaman, antara perkara yang mesti kita beri perhatian adalah ancaman. Ancaman, penutup. Hari ini kita boleh solat di sini sebab kita selamat. Bagaimana saudara kita di Palestin, di Gaza? Tak dan sekalian. Sila lagi pula nak angkat tabir Allah, boom, meletup. Jadi kalau tengok zaman sekarang, kita betul lah beramal ni, baguslah. Tapi ingat, dalam kita nak mendapat amal yang ganjaran pahala, barang perlu diingat, kita diperhatikan oleh musuh Islam. Kalau di Palestin nampak musuhnya Zionis, nampak peluru sampai pom yang diketuai oleh Dajjal, itu dipanggil naib presiden. Tuan-tuan tahu siapa presiden dia? Naib presiden Dajjal. Presidennya Iblis. Iblis ada sekarang. Dia buat serangan, seorang-seorang dia serang. Pop, seorang. Teruk lagi. Itu hancur di luar. Kita diserang hancur dari dalam. Sebab itu kita beramal, jangan lupa nak menjaganya. Menjaga amal tu betul dah, nak jaga solat, nak jaga itu, jaga nak buat. Maksud jaga ni, jaga dari ancamannya. Dari segi pemikiran, apa pemikiran yang kita kena jaga. Dari segi pahala yang boleh menghilangkannya, itu. Ini mesti dititik beratkan di akhir zaman ni, mas sekalian.
Sebab apa? Dah nak kiamat. Tuan-tuan tahu Iblis nak buat apa? Dia nak buat bila kita balik jumpa Allah, pahala tak ada. Dia nak buat zero. Dia akan buat all out ni. Akhir zaman ni all out dia buat. Aku nak buat yang datang masjid ni biar tak ada pahala, yang solat tak ada pahala, dia akan buat. Cara macam mana? Dia akan masukkan ancaman-ancaman ini. Sebab tu penting ilmu sini untuk kita pelajari, dan banyak lagi ancaman-ancaman yang kita perlu perhatikan. InsyaAllah itu saja mas sekalian. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata tukaran bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.